نستعين ونعمل بالتوفيق والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجري محمد عبده ورسوله ونبيه ورسوله خليله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hendaklah kita ketahui bahawa yang semestinya ada ilmu yang perlu kita usul untuk mendapatkan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri tanpa kita usul. Dalam tasawuf mengajar kita bahawa ilmu mau tak mau tawakal berjalan untuk berjalan. Dan dia berbalik daripada keyakinan orang tuanya. Disebabkan ada juga yang meninggalkan usaha kerana dia terlalu bergantung pada tawakal. Kerana tawakal itu satu ibadah kepada Allah dan tanpa seorang ini adalah tawakal. Wa'ala Allahi tawakal dan hanya kepada Allah dapat orang beriman bertawakal. Jadi tawakal satu ibadah. Yang kedua adalah usaha. Sehingga ulama ditanya, usaha juga adalah ibadah. Sebagaimana itu usaha untuk belajar. Ada yang mana kita tidak pernah belajar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita tahu sesuatu yang kita tak belajar. Ada juga yang kita tidak tahu sehingga perlu belajar. Mana usaha juga. Cuma Islam Rasulullah wal-Jamaah mengajar kita bahawasanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada ilmunya tentang pemberiannya seperti pada rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita, pasti rezeki itu kurniaan itu sampai kepada kita tanpa kita usul. Yang kedua, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah telah tetapkan kita perlu berusaha barulah kita mendapatkan. Rasulullah ada dua ke sini. Yang pertama, tanpa usaha, memang Allah tetapkan pada ilmu yang kita akan dapat tanpa usaha. Paling yang Allah memberi kepada Allah tanpa dengan usaha. Yang kedua, ketetapan Allah pada ilmunya untuk kita. Yang mana kalau kita mahu dapatkan, kita kena usaha. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah dilihat pada keyakinan seseorang. Seperti mana contoh berkaitan dengan rezeki. Ada di antara manusia orang beriman maksud bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rezeki. Tawakal maksudnya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kata ulama-ulama kita, sekiranya dia bergantung kepada Allah, itu satu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah. Hanya saja apabila datang yang impian sebab kesempitan rezekinya, maka hendaklah dia pergi pada satu bahagian lagi dengan usaha. Di mana kalau dengan usaha meninggalkan tidak sampai di merintik, maka yang terbaik adalah dia berusaha. Tetapi kalau sekiranya dia bertawakal kepada Allah, tidak berusaha, walaupun rezekinya itu seperti itu, dan dia tidak merintik, bahkan dia bersabar, tambah lagi sabar, maka itu juga terbaik buat kita. Sebab usaha ibadah, begitu juga tawakal ibadah. Seperti banyak ilmu yang kita belajar ini, mungkin sebelum kita belajar, kita dah tahu sebahagian pada apa yang disebutkan. Padahal kita tidak pernah belajar. Maka itu adalah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah berikan ilmu yang kita diberi ketetapan ilmu tersebut. Ada juga ilmu yang mana kita lihat kita tak pernah tahu, tak pernah belajar. Maka menunjukkan sebagai satu jawapan kita untuk belajar agar kita dapat tahu.
Kerana itu jawapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tak memberi kepada kita, melainkan kita berusaha untuk memiliki. Itu kaedah yang perlu kita ketahui. Kecuali ada ikan syarat. Jika ada tasawuf, mereka mengatakan berkaitan tawakal dengan usul mana yang lebih utama tidak perlu diperdebatkan. Itu sudah tasawuf. Tapi di sudah akidah, sebagai ulama kata sejarah mutlak dengan tawakal itu lebih utama berbanding usul. Sebagai ulama menyatakan usul itu lebih mutlak, lebih utama maksudnya berbanding pada tawakal. Dalam akidah kita pun tidak menandakan ini. Imam Al-Suki menjawab berkaitan dua bahagian tadi. Lalu dia menjawab bahawa kembali pada seseorang itu. Sekiranya dia yakin tawakal kepada Allah itu lebih utama, maka tak ada terus bertawakal tanpa dimerintik, hanya sabar saja. Sebab tawakalnya dia bergantung pada rezeki ini, dia yakin Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Cuma bila Allah Subhanahu wa taala tak memberi, maka jangan merintih. Silakan. Yang kedua adalah usaha. Sekiranya dia berusaha dia tak dapat. Lalu jangan boleh dia merintih, maka dia balik ketawakan. Yang mana tak peduli dalam. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita usaha tak dapat. Kita tawakal pun tak dapat. Baik, macam mana ni? Maka apa yang perlu kita lakukan? Sabar. Sebab dua-dua dia berjalan. Apa pun yang perlu kita lihat, dua-dua ibadah dan berlaku atas diri seorang beriman. Tawakal pada, usaha pada. Dan pun sudah tidak beramal dengan dua ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tawakal dan juga usaha. Asalkan dia tidak berhenti. Bila berhenti jabatan. Jadi ilmu yang kita belajar ini, kalau kita akidah Islam, kita tidak tahu sama ada Allah memilih kita untuk berbagi. Seperti mana para Nabi Rasul, ilmu yang Allah beri kepada mereka terus tahan untuk belajar. Luar biasa kerana tahu mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala, itu mereka ma'rifatullah, Allah mengenali Allah tanpa ada kesilapan, tanpa ada keraguan, tanpa ada syak, tanpa ada keraguan. Dan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas satu murniat yang kita tak minta, kita tak butuh, Allah bagi. Bila Allah Subhanahu wa taala bagi, kata ulama sebagai jawapan, Allah bukan nak menghina kita dan memuliakan kita. Sebab kita tak minta, kita tak usaha pun, Allah bagi. Bila Allah Subhanahu wa taala beri dalam rezeki yang macam ini, bukan untuk menghina kita dan bukan juga untuk memuliakan kita. Kenapa maknanya? Kalau untuk tujuan memuliakan, orang kafir pun dapat rezeki yang sama, maknanya dia pun dapat kemuliaan kita. Oleh kerana itu, tidak dapat penghinaan, tidak dapat kemuliaan. Kerana itu, orang mukmin pun dapat, orang kafir pun dapat. Yang berkandang pun dapat, yang tak berkandang pun dapat. Sama. Jadi yang maksudnya di sini itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian rezeki ini adalah tidak lain agar kita boleh bernyawa macam Allah bernyawa begitu berakal, ada kekuatan pada tubuh untuk bergerak. Disebabkan itu sebenarnya hakikatnya rezeki. Tetapi kalau sekiranya kita tidak pernah memiliki, melainkan dihinggap tadi, maka hakikat kata ulama itu bukannya rezeki untuk kita. Kerana bila kita mati, kita tak pernah pakai waktu hidup, tak mati orang lain pakai. Apa maksudnya? Dia meninggal di pada kita. Atas nama kita dia banyak, tapi bila kita mati, kita tak pernah waris yang ambil itu berdua. Jadi kata ulama akidah dan sunnah wal jamaah, ini Allah Subhanahu wa taala beri, tapi bukan untuk kamu untuk waris. Kamu hanya menyimpan saja.
Lalu yang dimaksudkan rezeki ini kamu secara mutlak adalah yang kamu manfaatkan. Sehingga kamu boleh nyawa, kamu boleh berfikir, melihat, kamu ada kekuatan bergerak, boleh makan, boleh minum, itu mutlak. Yang lain itu tak mutlak kerana disimpan dan orang lain. Contoh seseorang itu bekerja sehingga simpanannya adalah 2 juta. Lepas tu dia mati. Tak bawa 2 juta itu ditanam bersama dengan dia belanja dalam kubur dia. Lalu untuk siapa kuat? Lalu 2 juta itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau usul ataupun tidak, itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukan mutlak kerana pun dia tak pakai daripada orang lain. Itu adalah maknanya kalau kita lihat rezeki di sini dia soalnya dia pupuk sebab untuk perjalanan kehidupan kita yang mana tak ada kaitan orang lain akan ambil dan orang lain akan memiliki yang kita miliki. Dari sudut ilmu yang akidah dari Islam yang kita pelajari, mau tak mau kita kena usaha disebabkan bila kita belajar kita tak ada jawapan, kita tak pernah tahu ini sehingga diberitahu. Maka menunjukkan kita perlu berusaha lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tetapi berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak pernah belajar, kita tahu. Semua orang dah tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Itu mutlak. Itu mutlak. Maknanya roh yang ada dalam tubuh orang kafir, rohnya itu tetap iman. Apa maksudnya? Bersyahada. Bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tubuh kafir yang bergerak itu sebagai satu ilusi kehidupannya. Itu disebut sebagai bautilah. Bautilah manusia sebab kehidupannya zero. Tak mencapai hakikat kehidupannya sebenar. Itu bahasa orang kafir hidupnya disebut bautilah. Sia-sia kosong. Sia-sia kosong. Lepas itu bila dah sia-sia kosong, dia tak ada amal-amal iman. Lalu tak merayakan dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sambung kepada sifat salbiyah. Setelah daripada sifat nafsiyah. Nafsiyah satu saja. Itulah berkaitan dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua salbiyah. Itulah disebut di sini ia ibaratun an-nabi mana yaliqu bihi maulata jalla wa azza. Sifat ini ibarat daripada menafikan perkara yang tiada patut dan layak bagi zat Allah. Itulah Tuhan kita yang maha besar dan maha mulia. Mana martabat salbiah itu tiada mawujud ataupun tiada mawujud pada zihni, pada pemikiran kita. Dan tiada mawujud pada khawarij. Itulah kharij. Daripada asal kalimahnya adalah kharaj. Itulah luar fikiran kita. Mana keduanya tak ada. Kerana apa? Nafi itu wujud. Macam wujudnya apa tak boleh dinafikan. Tetapi berkaitan sifat salbiyah ada saja. Maka perlu dinafikan. Mana bukan sekadar kita belajar tidak lakab mukhalaf bil qawaid, tapi penafian atas sifat itu tentu dalam. Jadi mungkin kita akan sampai pada bahagian-bahagian ini dia cerita tentang dasar itu. Itu sebut sebelum ni ada sebelum ni ada. Jadi pada muka surat 13 kalau tidak. Yang nafsiyah itu muka surat 12. Coba ni dasar dia. Jadi hakikat salbiyah itu adalah khiyar ghairu, iaitu berarti sifat itu lain daripada zat dan bukan zat. Apa maksudnya di sini? Ini menjadi sifat. Sifat ada satu lagi. Mausuf yang disifati. Di surah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nyatakan bahawa apabila disebut inkidam, dia tak kembali. Sama seperti mana wujudnya Allah pada nafsiyah.
Oleh kerana itulah ulama menyatakan bahawa selain daripada sifat yang nafsiyah, iaitulah wujudnya Allah disebut sebagai sifat yang idhafiyah, sebagai satu tambahan. Tetapi tambahan di sini bukan menunjukkan bahawa dia bermulanya tambahan pada sifat tadi, maka ada padanya tambahan pada zat juga. Itu bahasa Arab. Tidak ada. Apa maksudnya? Kalau setiap daripada itu menjadi zat seperti mana zat yang wujud, maksudnya apa? Qiyam ada ain, baqa ada ain, maka akan menjadilah qiyam, baqa, zat yang kedua, zat yang ketiga setelah zat pertama, nafsiyah wujud. Ada sunnah wal jamaah tak berpegang dengan itu. Tidak berpegang dengan itu. Jadi oleh kerana itulah Imam Ar-Razi sama-sama daripada ulama akidah kita katakan idhofah, ataupun dibaca idhofiyah, iaitu sebagai tambahan. Seperti mana contoh, saya beri contoh untuk makhluk. Tapi contoh ini hakikatnya tak boleh nak sampai untuk Allah. Untuk itu. Seperti mana contoh zat pada kita, zat pada tangan, tangan itu zat. Tapi bila dia mengambil itu sifat. Kaki itu zat, dia bergerak itu sifat itu. Jadi maksudnya apa? Sifat itu dia dalam dengan zat. Tetapi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia disebut di sini bahawasanya dia sekadar sifat, tetapi bukan zat, maka dia sebagai tambahan. Dan ulama menyatakan tambahan di sini tidak adanya dalam zihni, pemikiran, mana hakikat itu tidak diketahui. Satu. Yang kedua pula, di luar akal kita pun untuk kita memperbahaskan dalam hal ini pun tak ada. Allah wujud. Lepas tu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan dia dengan qiyam, baqa. Maknanya terdahulu dia wujud tanpa permulaan dan tanpa akhir, tanpa kesudahan. Lepas tu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menyatakan dia kekal. Kekal makna tidak ada kesudahan. Akhir itu yang disebut oleh Allah wal-awwalu wal-akhir. Tetapi tidaklah kita kata baqa ini dia sekadar satu nama yang bukan menjadi satu hakikat. Itulah Allah. Itulah Allah. Kita pergi pada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu ulama akidah ada sunnah wal jamaah sekedar dalam hal ini semua disebabkan kembali pada sifat satria pada muka surat 13 tu. Antaranya qiyam, baqa, mukhalafatul lil hawadis qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Sampai situ. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan qiyam, baqa, mukhalafatul lil hawadis qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Tetapi yang tak kita ketahui bahawasanya hakikat yang disebutkan tadi sekadar satu nama, tapi bukan satu gambaran yang boleh kita contoh. Ini botol air, maka boleh nampak gambarannya. Tapi bila disuruh Allah kita bapak tidak ada gambaran. Itu maksudnya dalam akal kita sini itu ada. Tidak ada dalam pemikiran. Ada. Hakikat tidak. Hakikat makna dan mengenal pada hakikat yang pokok. Kita hanya sekadar tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah bermula, tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Cuma menggambarkannya tidak ada. Itulah maksudnya keluar dari sini mana akal kita tak boleh nak gambarkan hal. Tetapi bila saja perkara ini dikaitkan dengan yang mustahil kepada Allah, kembali daripada setia. Seperti mana contoh? Mukhalafatul hawadis. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan laysa kamitslihi syai'. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi menunjukkan tidak ada makhluk yang seumpama disamakan seperti mana. Apa maksudnya? Pada sifatnya, pada zatnya, pada afalnya, perbuatan. Di kalangan ulama tasawuf menafsirkan laisa kamitslihi syai' adalah tidak ada yang berkaitan dengan iradah qudrah pada makhluk yang sama dengan qudrah iradah Allah. Dua ini bermakna.
Allah tidak boleh disamakan pada qudrah wal iradah. Qudrah adalah kekuasaan Allah, iradah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maknanya seperti mana contoh, kita tidak tahu belajar yang tahu proses itu wujud. Lalu bermulalah tujuan belajar untuk tahu. Keluar daripada kejahilan, tujuan terwujud. Alasan itu bermula. Mengapa belajar? Ada alasan. Mengapa belajar? Ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala memilih kita lalu dibagi hikmah. Hikmah itu kefahaman daripada apa yang sesungguhnya. Itu nama hikmah. Seperti mana Luqman al-Hakim qala qad atayna Luqman dan hikmah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberi Luqman itu hikmah, kebijaksanaan. Lalu oleh kerana itulah apa tujuan kita belajar untuk jadi bijaksana lebih. Usaha kebijaksanaan untuk keluar dari kejahilan. Tujuan indah, moral, wujud kata kita. Tapi tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala cipta untuk kita, semuanya yang kita lihat, kita jangan kata Allah Subhanahu wa taala cipta. Kerana dia memandang yang dicipta ada hikmah. Lalu oleh kerana itu dicipta. Itu bertentangan dengan Islam dan Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Dia melihat hikmah kita pada Allah. Kerana apa? Allah tidak tertakluk nak cipta sesuatu. Tengok, ada manfaat atau tidak untuk kita. Orang itu, Allah Subhanahu wa taala cipta. Maknanya Allah tertakluk, maknanya dia bergantung. Ada manfaat, baru dicipta. Tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dia adalah hakim, maha bijaksana. Maha bijaksana tak perlukan untuk melihat apa yang akan berlaku, apa kesan, apa natijah. Oleh kerana itu pada Allah tidak ada tujuan. Kerana apa? Tujuan itu menunjukkan bahawa sini berlalu satu jarak masa lalu dilihat berlaku atau tidak. Macam kita dah belajar, tujuan belajar nak tahu. Belajar. Tujuannya sebab nak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk tidak ada kaitan langsung. Lalu bila manusia mengatakan Allah Subhanahu wa taala apa yang dicipta ada hikmahnya, betul. Kita yang mengambil hikmah, tapi bukan yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Dia perlu gantung hikmah ni semua. Sebab hikmah ni makhluk. Hikmah ni semua makhluk. Mana boleh kita melibatkan, kita mengetahui yang qadim. Allah Subhanahu wa taala kan qadim. Macam mana beritahu yang qadim pada Allah? Lalu hikmah yang kita tahu semua bahasa, atau kudus, semua dia baru. Hikmah yang kita dapat, mana kita faham itu semua yang baru, itu qadim. Perintah ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjaga. Seperti mana contoh juga, saya ulang dan rezeki itu. Sebab dikaitkan juga dengan mukhalafatul hawadis sebahagian daripada sifatnya sedia. Sebab sebahagian orang mengatakan rezeki telah ditentukan. Walaupun yang risau, rezeki telah ditentukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezeki dia. Tahan rezeki itu. Dia mula risau. Dia mula bimbang. Cuma ulama kita ditanya, bila seseorang itu bimbang, bab rezeki, bosan tak rezeki, takut tak rezeki, adakah mengurangi keimanannya? Lalu dijawab dalam akidah Sunnah wal Jamaah tidak menguranginya. Mengapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, sesungguhnya rezeki telah ditentukan oleh Allah dan tidaklah seseorang itu mati melainkan ketentuan Allah pada rezekinya selesai semua, baru dia mati. Jadi yang dibesarkan adalah rezekinya dah berhenti, lalu dia khawatir ini dah tak dapat apa ni, mungkin esok lusa ni mati pun. Dia besar. Bimbang. Lalu ulama kata, bimbang yang ini tidak ada masalah. Kerana kebimbangan itu betul terhadap Rasulullah SAW, bimbang itu. Sama juga seperti mana kita belajar. Belajar, tahu. Belajar, tahu. Kalau tak belajar, tak tahu. Lalu kita berbimbang, dibimbangi kalau sekiranya kita tak sempat belajar ilmu sepatutnya kita tahu. Maksudnya kita mati ada ilmu yang tak tahu. Kita tak mati ada ilmu yang sepatutnya tahu.
lalu dibimbang. Bila bimbang, yang dia berbimbang jaga ilmu, dia belajar kebimbangan itu. Sedangkan ilmu pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ada juga orang yang mana dia tak usul, dia tak bangun pergi belajar. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan kita bagi ilmu seperti mana orang belajar. Tahu, ya? Seorang Nabi Rasul tak belajar daripada siapa, Allah bagi pandai terus. Para wali Allah ada juga yang dapat ilmu itu, terus pandai. Jadi maksudnya apa itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak jawab di atas salah satu sifat contoh setiap tadi mukhalafatul hawadith, bersalahan Allah daripada segala yang baru, yang baru tak boleh disamakan. Bila tak boleh disamakan, oleh kerana itulah rezeki di satu kurnia daripada Allah tak boleh disamakan seperti mana kita beri satunya kepada sesama pemberian itu. Tak boleh disamakan. Kerana Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq yang dia kurniakan rezeki berterusan. Islam tu mukmin ke kafir dapat aja. Ar-Razzaq dia beri, tapi dia tempoh dan ada kekhususan mungkin pada orang beriman ini. Seperti mana kefahaman Islam, seperti mana ma'rifatullah, Allah yang beri kepada orang yang beriman, ada yang perhatian dan sebab perhatian itu Ar-Razzaq. Yang tadi Ar-Razzaq umum. Inna Allah wa razzaqu dzul qurbati mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dia Maha memuliakan. Maka Allah nak kita semuanya Allah. Akidah Sunnah wal Jamaah mengajar kita yang saya sebutkan adalah bentuk menolak fahaman ataupun hujah yang bertentangan pada nasihat. Disebabkan mukhalafatul hawadith, bersalahan Allah daripada segala yang baru nak dikaitkan dengan rezeki tadi. Seperti mana contoh rezeki di tangan manusia, rezeki di tangan Tuhan. Apa maksud rezeki di tangan manusia? Manusia pun boleh beri sesuatu. Maksud rezeki adalah yang boleh dimanfaatkan. Seperti mana saya sebutkan di sini. Satu contoh. Kalau rezeki itu dapat tanpa usaha, maka dia langsung dipenuhi. Tetapi kalau sekiranya kita dapat sesuatu rezeki hasil usaha kita, maka dinisbahkan pada usaha, bukan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kalau kita usaha 11 kali dapat, maknanya kita dapat yang sesuatu asal ada usaha, mana boleh dinisbahkan atas usaha itu. Cuma bila dinisbahkan atas usaha, tak dinisbahkan pada Allah. Itu. Ahli Sunnah wal Jamaah mengajar kita yang kita tak usaha dapat daripada Allah, yang kita usaha dapat pun daripada Allah. Usaha itu apa? Kan usaha itu ibadat. Yang kita tak usaha dapat daripada Allah, yang kita usaha pun dapat daripada Allah. Kalau kita tak usaha, kita tak dapatlah apa yang telah ditentukan oleh Allah dapat melalui usaha. Oleh kerana itulah perkataan pemberian daripada Allah, Allah akan beri dengan apa yang ditetapkan semuanya sampai kita mati. Tetapi yang disuruh usaha kembali al-ikhtiar, diri kita nak ke tidak. Kalau nak usaha, kalau tak nak, di sisi Allah masih terbuka lagi kurniaan. Kalau kita nak, nanti Allah Subhanahu wa taala dia tak akan pernah habis. Yang habis itu yang daripada Allah tanpa kita usaha. Yang kita usaha tak pernah habis. Sebab itu kembali Ar-Razzaq. Kamu nak di sisiku banyak lagi. Seperti mana contoh, sebagian ulama akidah dan Sunnah wal Jamaah katakan rezeki itu apabila Allah beri, dia beri yang halal dan
Dia tak beri kepada yang haram. Berpegang hadir Rasulullah Nabi doa, Al-Ghanini bihalalikan haramik, kurniakan kepadaku rezeki dengan rezeki yang halal daripada rezeki yang haram. Oleh kerana itulah ulama akidah di sunnah wal jamaah mengatakan kalau sekiranya dalam keadaan darurat terpaksa makan babi yang haram. Darurat. Sebab itu ayat Quran. Apabila kamu itu ghairu baghi wala an pada isma'il. Kalau sekiranya kamu dalam keadaan darurat, kamu tak suka nak makan tapi terpaksa makan, maka makanlah kata Allah. Dan tidak ada dosa buat kamu. Tetapi babi itu tak haram. Cuma darurat halal protein. Cuma di sudutnya akidah mengajar itu. Walaupun orang yang dalam keadaan darurat tadi makan yang haram, tapi dia tak bernisbah kepada Allah. Sebagian dia berkata, kerana apa? Kerana yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita pemberian kepada Allah semua halal. Allah tak bagi yang haram. Sebab apa? Yang haram tadi macam babi. Al-ikhtiar berguna dan kita. Aku terlalu lapar, aku darurat, aku tak ada lagi makanan lain. Yang ada babi panggang ataupun kicap. Dia duduk tak tahu mana kedua ataupun dalam penjara ke. Tak ada makanan lain. Itu aja. Dia terpaksa. Bila dia makan, ulama menyatakan makanlah kerana darurat. Tidak ada dosa. Pada Ismaili tidak ada dosa. Hanya saja jangan kamu menisbahkan yang kamu makan itu hukum dasar yang haram dan kamu menisbah kepada Allah. Tak boleh. Itu sebab ada dengan Allah dan ulama. Seperti mana contoh yang pernah saya sebutkan macam Nabi Ibrahim. Idza maritu fahuwa yashkur. Dan apabila aku sakit, maka dia Allah memberi penyembuh kepada aku. Maknanya sakit secara fitrah, logik akal manusia, siapa pun tak mau. Tak mau. Nabi Ibrahim pun tak mau. Tapi Allah bagi. Lalu oleh kerana tak mau dia buruk, lalu dia menisbahkan. Menjaga adab agar dia tidak menisbahkan, Allah yang memberi dia sakit sehingga menganggap itu satu keburukan. Sebab yang sakit salah satu keburukan, kebencian secara fitrah. Tapi Allah menguji kita secara fitrah. Semua menerima, benci, tak mau. Ada di antara kita tak suka sangat sakit. Tak sakit itu risau. Wah, biasa ni. Yang saya tahu, yang saya belajar sakit yang memang nak tambah sakit. Sakit itu, sakit cinta, tambah takut. Betul tak cik? Terus gitu. Ya, takut. Tapi kalau sakit macam fizikal, macam yang kita faham, kita nak keseluruhan. Jadi maksudnya apa? Tak mau. Bila tak mau, dia sudah bahasa karohah. Karohah itu benci, tak mau. Tapi Allah menguji kita tak mau benci Allah. Lalu benci apa maksudnya? Tak mau ni maknanya adalah kita kena hubungan atau dengan Allah agar Allah bilangkan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun sakit. Dia nisbah kepada dia. Yang memberi kesembuhan Allah. Seperti mana Nabi Ayub alaihi wasallam, inni massani ad-dur, sesungguhnya aku timbul yang sakit. Sakit teruk sampai tinggal kulit yang tulang. Habis isteri dia membusuk. Tapi sebagai orang kata takkan seorang Nabi Rasul membusuk diri dia. Bukan sama ujian itu. Ada sebagai orang kata, ya udahlah untuk menunjukkan kehendak Allah lah. Kepada siapa macam Allah itu benar sihir. Pada sihir itu adalah daripada syaitan. Nabi Rasul disihir. Lalu Nabi Ayub alaihissalam dia ini masalahnya tu yang timbulnya sakitnya tak kena-kena Allah. Itu maksud Allah yang menguji aku perlu menghadapi ujian sakit. Bagaimana menghadapi ujian sakit? Dia tak pernah salah ke Allah, tetapi dia mohon Allah agar Allah sembuhkan kita. Dia tak pernah minta dan salah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata ulama itu yang ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang kita nak jawabkan pada mukhalafatul hawadith. Maknanya Allah Subhanahu wa taala beritahu dan disalakan seperti mana pemberian manusia dalam manusia. Tak boleh disamakan. Disebabkan kata ulama akidah Sunnah wal Jamaah tadi, sekiranya satu ketentuan daripada Allah seperti mana rezeki apapun memang telah ditentukan oleh Allah, mana saja kita lari kita akan dapat, walaupun tak pernah terfikir akan dapat. Dan Allah pilih itu kita akan dapat, maka akan dapat, pasti dapat. Dia dua keadaan. Satu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia lari mana pun dia akan dapat. Yang kedua, dia kena usul. Apa dia tahu? Lagi mana pun, lagi mana pun dia tahu kan. Cuma kita kena tahu, dua ini dia berpusing mencari kita. Apa maksudnya? Ketetapan Allah buat kita untuk usaha dan dapat daripada apa yang kita usahakan sedang mencari. Yang pertama pula, memang Allah tetapkan akan sampai kepada kita pun mencari. Kalau kita diam, dia tak akan berdua diam, atau dia kurang satu akan bergerak. Apa maksudnya? Kalau kita diam, yang pertama tadi tetap akan sampai kepada kita walaupun diam. Yang kedua pula, apabila kita diam, yang pertama pun diam, maka yang kedua itu mau tak mau kena usaha. Sebab yang pertama telah diam, maknanya yang kedua kena gerak. Sebab kata ulama, dia tak boleh diam keduanya, mesti ada satu yang gerak. Di kalangan ahli kasyaf, mereka mengatakan kami lebih memilih yang diam, disebabkan kami dah nampak ketentuan Allah pada kami. Walaupun Rasul dan nampak ketentuan yang Allah bagi ahli kasyaf. Kita ahli kelakuan sah, terjadilah. Kasyaf ni nampak. Dia tak pernah mohon dengan Allah, tapi Allah ada bagi. Kebesaran wali-wali ini dia tak pernah. Dia tak pernah kasih takut. Sebab Allah yang kata begitu. Alladhina awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pernah rasa takut, tidak pernah rasa sedih, pusing, bimbang, semua tak pernah. Macam mana dia nak berusaha? Sebab dia dah tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Dia nampak kesyuk, dia sikap. Yang dunia, yang akhirat tertutup. Bahkan ada yang wali ke akhirat pun dia boleh nampak. Itu yang di kalangan para sufi, dia mengajar. Dia tengok keadaan manusia. Seseorang itu belajar tawakal. Dan tawakal ni lebih kepada serah pada Allah daripada usaha. Lalu dia kata, aku sentiasa bertawakal. Cuma nampak dia berusaha keras. Berusaha keras. Lalu seorang syekh pun tanya, kakak kamu mengatakan bahawa kamu itu bertawakal kepada Allah, tapi kenapa kamu usaha keras? Pagi petang siang malam. Lalu dia macam, usaha bukan itu. Usaha untuk anakku, isteriku, dengan orang-orang yang tamu di sekelilingku. Untuk aku, apa yang Allah telah tetapkan dan tawakal. Apa maksudnya? Kerja dia semua usaha. Tapi bukan untuk dia sebab dia dah pegang tawakal. Tawakal itu adalah untuk dia. Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan untuk dia. Yang usaha tadi adalah untuk siapa? Untuk orang selain daripada dia. Kerana bukan mudah. Disebabkan ulama-ulama kita menyatakan, kalau sekiranya dia pun berusaha, yang mana dia berpegang teguh dengan tawakal, tapi dia dah dapat hapuan ganjaran, lalu dia pun simpan, maka pecah tawakal. Dia belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tawakal adalah serah seluruh kepada Allah. Lalu apa yang ada di tangannya, serah pula kepada yang dia niatkan. Itu orang yang betul pada tawakal. Dia dah siang mana usaha, tiba-tiba untung 1 juta. Dia betul. Alamak untung pula suaminya mencabar itu. Aku dah niat dah. Aku ni bertawakal. Maknanya Allah nak bagi apa kat aku yang aku tak usaha. Aku nak itu. Yang usaha 1 juta tadi. Sekarang ni dia dah berbelah lagi. Takkan nak bagi 1 juta ke anak isteri aku.
orang tu orang ni aku satu sim pun tak dapat. Last sekali dia lupa. Apa maksud? Dia ambil simpan, maka pecah itu orang yang tawakal. Itu yang ulama-ulama kata. Perlu diuji dengan perkataan orang yang sering mengatakan saya adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Termasuk dah ujiannya tadi. Kalau untung sedikit memang bagi orang, tapi kalau untung sejuta, agak bagi orang. Itu benar-benar perlu bagi orang tertentu dia beli kereta sport. Betul bagi beli rumah yang kerja penat kita. Lalu apa maksudnya? Semua mencabar. Sebab kita janji dengan Allah nak makan sabri Allah Subhanahu Wa Taala beri atas tawakal saja. Ketetapan. Dia tak mau langsung melalui suruh orang lain. Itu. Yang kedua sifat ma'ani. Ta'ani pada sifat ma'ani. Ia pula sifatin mawjudatin qa'imatin di mawjudin kawun jabat lahu. Dia kata di sini setiap sifat yang mawjud itu adalah yang berdiri dengan zat yang mawjud, diwajibkan baginya satu hukum martabat sifat ma'ani mawjud pada zikr dan mawjud pada khariq. Ini kembali daripada mawjudnya Allah nafsiyah. Tetapi ini hendaklah kita ketahui idhofah yang tambah bukan juga sebagaimana yang sedia. Dia sebagai penerangan penjelasan wujudnya Allah dengan sifat-sifat ini. Jadi aku berbeza dengan Salbiah. Salbiah ia wujud dengan sifat demikian, tetapi ada yang penafian. Tapi bukan ke sifat ma'ani ke ma'anawi. Serupa ada sifat pada mustahil. Itu mustahil penafian di sini wujud itu tak boleh dibuangkan. Kewujudan padanya pada sifat yang ada. Kemudian pula kewujudan pada penafian yang ada. Dia bersama-sama dengan Salbiah. Tapi pada ma'ani tidak. Disebabkan ma'ani ini kembali pada zat nafsiyah Allah. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebutkan pudrah iradah. Maknanya sampai pada bagian wahdaniyah. Ma'ani ini tujuh pudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam. Sebab itu maknawi bermula dengan Allah. Jadi bermula dengan setelahnya daripada sifat dari dapat bermula iradah. Pudrah iradah ilmu hayat sama basar. Lepas itu kalam. Dan semuanya dirujuk pada sifat ma'ani. Maksudnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipisahkan dengan sifat-sifat ma'ani tadi. Dan sifat ini pula dikaitkan dengan yang ialah kaitannya Allah Subhanahu Wa Taala itu dia ada dengan qadirnya yang azali bersama dengan diri semua. Dan dia bukan baru. Bukannya kehendak Allah wujud tak ada mana Allah Subhanahu Wa Taala cipta makhluk lalu barulah bermula dia kehendak antara ilmu. Oleh kerana itulah ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita telah ada dalam ilmu Allah. Kita juga telah diletakkan takdir kita Allah dan qadar kita dalam ilmu Allah. Kerana apa? Dia tidak boleh dipisahkan pada dan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah ulama kita ditanya, wallahu ma'akum, Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kamu. Lalu soalannya, adakah bersama zat dan bersifat ataupun berpisah? Sebagai ulama kata mustahil pada zat, maknanya ini dengan sifat. Sebagai ulama katakan tidak boleh demikian kerana sifat itu tidak boleh dipisahkan dengan zat. Kerana apa? Sifat semua bersama zat. Kalau kamu kata sifat, maknanya zat tak bersama-sama. Ada juga ulama menyatakan bahawasanya Allah bersama kita dengan sifat dan zat. Tetapi sifat dan zat sebagai penamaan bukan hakikat. Apa maksud di sini?
Allah bersama dengan kita, tapi bersama di sini kalau dihakikatkan, maka kita pahami hakikat adalah seperti mana saya bersama meja. Itu jadi hakikat. Lalu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wallahu ma'akum," Allah bersama kamu. Lalu ulama kata, yang inilah kembali pada sifat ma'at. Maknanya Allah bersama kamu, melihat kamu, mendengar kata kamu, Allah tahu tentang kamu. Itu yang kemudian iradah, iradah yang ayat sama basar. Itu masuk ke dalam Wallahu ta'ala. Ila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.